Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kita sentiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, supaya kita dapat membina benteng yang akan menyelamatkan kita di dunia dan juga menyelamatkan kita di akhirat nanti daripada kemurkaan, daripada azab Allah Azza wa Jalla yang begitu dahsyat. Maka berusahalah kita menjadi orang yang bertakwa, iaitu dengan kita melakukan ketaatan sedaya upaya kita dan menjauhkan segala bentuk kejahatan semua sekali. Itulah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Bila aku perintahkan pada kamu, buat sedaya upaya kamu. Wa idza nahaitukum fantahu fajtanibu, ada riwayat. Bila aku larang, berhenti ataupun jauhkan diri daripada larangan yang tersebut. Para jemaah sekalian, khutbah kita pada hari ini 3 Disember 2021 bersamaan dengan 28 Rabiul Akhir 1443 di bawah tajuk membela junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari para pengkhianat yang datang dari luar, dan juga kita kena bela Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada penyelewengan yang datang dari dalam. Makna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibela daripada musuh-musuh luar, maksudnya orang kafir. Tak kiralah kafir jenis apa atas dunia ni, asalkan dia hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi kewajipan kepada kita umat Islam mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan bahawa apa yang mereka buat itu satu pembohongan yang sangat nyata. Hadza buhtanun azim. Ini adalah satu tuduhan yang jahat. Dan juga satu lagi yang kita bimbang hari ini, penghinaan ataupun menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dalam sendiri, dari kalangan orang Islam sendiri, apabila berleluasanya di saat ini penyebaran hadis-hadis palsu yang telah dinyatakan kepalsuannya oleh para ulama, tapi masih lagi berkerah lengan sebahagiannya nak membela semata-mata kerana itu adalah kepentingan nafsu kita ataupun orang-orang yang kita suka. Para jemaah sekalian, qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi kamu pada diri pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah menjadi contoh yang terbaik. Tuan-tuan nak tengok contoh apa? Contoh sebagai pemimpin negara, dialah pemimpin.
ketua pentadbir, ketua tentera, dia juga ketua terus tentera. Penjaga ekonomi, Nabi jaga ekonomi. Ketua kampung, ketua keluarga ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak perlu cari orang lain untuk dijadikan model, uswatun. Cukuplah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Allah Taala hantar dia seorang menjadi uswatun hasanah. Siapakah yang mengambil faedah daripada kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang sentiasa mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan keampunan Allah, mengharap untuk bertemu dengan Allah dan yakin dengan kedatangan hari akhirat, serta mereka banyak mengingati Allah Azza wa Jalla setiap masa. Para jemaah sekalian, umat Islam hari ini semakin hari semakin dicabar dengan pelbagai bentuk kecaman terhadap Islam dan tuhmahan jahat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para pendukung ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan imam-imam hadis, ulama-ulama besar, para mujtahidin, dan sampailah kepada para pendakwah yang mendukung ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dalam keadaan seluruh dunia sedang berhadapan krisis. Pandemik dulunya endemik, apa saja yang dikatakan wabak corona, macam-macam mazhab corona dah keluar. Dengan dulu corona COVID-19, lepas tu mari delta, mari apa ni baru pula ni. Hak baru pula. Yang penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya wabak ini hilang daripada negara kita dan juga negara seluruh negara dunia ini, negara umat Islam. Jadi dalam keadaan ini musuh-musuh Islam galak menabur peluru penghinaan kepada insan teragung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada melalui status di laman sosial, media cetak, kartun, dan juga dalam siri ucapan. Sebagai contoh, pada tahun ini 2021 ini, sekali lagi akhbar di Eropah menerbitkan kartun menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menggambarkan Islam sebagai agama keganasan atas dasar kebebasan bersuara. Sebelum ini pun terdapat beberapa kes di Malaysia melibatkan siasatan polis terhadap pemilik akaun media sosial yang membuat naik status menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam. Kita menunggu, itu kerja polis, tak payah kita kacau. Tapi sebagai umat Islam, kalau boleh dipercepatkan, dapat jadi kesan pemilik-pemilik akaun yang jahat ini, biarlah pihak Kementerian Dalam Negeri mengumumkan kepada umat Islam tindakan telah diambil ke atas pemilik akaun yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghina Islam. Berilah keselesaan kepada umat Islam supaya kita tidak benarkan umat Islam sendiri bangkit bertindak. Baru pihak kerajaan nak bertindak, kita kata akan menimbulkan huru-hara. Kerana itu kita sebagai umat Islam jangan gopoh. Letakkan kepercayaan kepada pihak keselamatan. Tetapi kita tidak boleh berdiam diri semata-mata kerana toleransi, masih dalam keadaan kita wajib bangkit menentang dalam proses yang dibenarkan oleh undang-undang. Contohnya dalam kita boleh bercakap, menyatakan hakikat kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi kita? Perlu kita jelaskan. Nabi aku bukan seperti yang kamu sangka. Tidak seperti yang kamu tuduh sebagai seorang pendusta, tukang sihir, gila. Tidak. Nabi aku seperti yang kamu gelarkan dia sebelum dia dilantik oleh Allah menjadi Rasul.
orang-orang Quraisy memberi gelaran kepada Nabi dengan nama Al-Amin, seorang yang mempunyai integriti, amanah yang tinggi di dalam negara jahiliyah. Orang percaya. Apa saja yang Nabi cakap semua dengar. Sebab itu orang Mekah bila berlaku kes apa-apa di kalangan mereka, mereka akan tunggu kedatangan Al-Amin untuk menjadi pengadil dalam isu-isu yang berlaku di kalangan mereka. Tapi malangnya bila Nabi sudah jadi Rasul, tercampak, ditarik balik gelaran Al-Amin dan dicampak dengan pelbagai tuduhan-tuduhan jahat yang direka-reka oleh mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diugut bunuh kerana menyampaikan dakwahnya kepada penduduk Mekah. Kita juga tidak lupa bagaimana ejekan dan balingan batu oleh penduduk Taif ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menyampaikan dakwah ke sana. Apa yang menakjubkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilontar dengan batu, berdarah kaki dia, tidak pula membalas segala fitnah dan propaganda sebegini dengan keburukan dan juga dengan kekuasaan. Bahkan setelah malaikat datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi nak balik dari Taif, setelah dihalau dan dihina di sana, malaikat minta izin, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan kami mengangkat 2 bukit besar di Mekah ini," dia panggil Jabal Akhshabaini, "untuk dicempap ke atas kepala Saqif di Taif." Kalaulah orang lain daripada Nabi, anak rasa angguk kepala, selalah Jibril, selalah malaikat, mereka dah hina saya macam-macam. Tapi Nabi mengeluarkan satu kata-kata. Kata-kata ini kalau diletak di atas bukit, bukit bergoncang. Kalau diletak dalam laut, laut bergelora. Sebagaimana kata Nabi, "Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bi syai'a." Nabi kata malaikat, kalau itu yang kau nak, minta maaf. Tak boleh. Saya tidak izinkan untuk dihempap ke atas kepala mereka dengan batu bukit. Bahkan aku berharap agar Allah mengeluarkan zuriat dari keturunan mereka itu, benih-benih yang akan menyembah Allah yang esa tanpa mempersekutukannya dengan suatu apapun. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan, Nabi kita dilontar sebelum Isra Mi'raj, lebih kurang mungkin dalam tahun yang ke-10. Tahun yang ke-10. Pembukaan kota Mekah tahun yang ke-8 Hijrah. Maknanya lebih kurang dalam 10 tahun kemudian, Saqif, penduduk Taif, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berduyun-duyun masuk Islam. Bayangkan kalaulah Nabi benar, malaikat hempap ke atas kepala mereka pada saat itu, mereka semua berada dalam neraka Jahannam. Kenapa? Karena mati dalam keadaan kafir. Haza nabiyuna, ini Nabi kami. Kenapa kamu tuduh macam-macam? Kita kata jangan. Adakah tindakan mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan dia seorang pengganas sebagaimana dituduh? Konon-kononnya Nabi ini mengajar orang teroris ganas. Dia ambil ayat Quran tentang peperangan, dia kata inilah asas dakwah Nabi. Kita kata tidak, dakwatuna dakwatut tauhid. Dakwah mengajak manusia supaya tauhid kepada Allah, bukan dakwah supaya berperang siang dan malam. Kita berperang bila perlu, kamu lawan, kita lawan. Kalau kamu masuk Islam, kita berkawan. Itu kaedah dalam Islam. Sebab itu Islam bukan serang dulu, dakwah dulu. Kalau mereka kerah kepala juga, nak lawan juga, tak nak duduk di bawah pemerintah Islam, barulah ada peperangan. Jadi kita kena tunjukkan bahawa tuduhan-tuduhan jahat itu tidak betul. Saat baginda berpeluang membalas kejahatan dengan hukuman sementara, Nabi kita minta supaya malaikat tidak melakukannya, bahkan tunggu
Mudah-mudahan Allah keluarkan daripada sulbi zuriat mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah mereka selamat. Dan berapa ramai orang-orang Saqif, As-Saqafi yang telah sempat masuk Islam. Mereka datang pada selepas pembukaan kota Mekah. Kita kata Alhamdulillah. Dan macam-macam lagi tuduhan jahat. Kononnya Nabi berkahwin ramai. Kita pun tak larat dah tuan-tuan nak layan puak-puak ni. Baiklah kita layan puak kita. Kita ajar masyarakat kita apa yang sepatutnya kita lakukan dalam kehidupan ini sebagai seorang Islam yang duduk di bawah naungan Islam, yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka para jemaah sekalian, sebagai umat Islam, kita wajib bersatu hati untuk bangkit mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala tuhmahan dan penghinaan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Tidak ada cara lain yang lebih utama selain daripada kita memperbanyakkan bacaan-bacaan ilmiah dan kajian-kajian yang tuntas lagi bermanfaat mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menangkis segala tomahan-tomahan yang ada, segala penghinaan serta dakwaan tidak berasas tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena baca. Bacaan itu perlu pada teliti. Sekarang ni alhamdulillah Allah dah buka pintu kajian-kajian ilmiah yang dibuat terhadap kitab-kitab sirah Nabi. Dulu apa saja buku tentang Nabi orang baca. Tapi sekarang ni alhamdulillah ulama-ulama kita telah pun berusaha ambil satu-satu kitab, diberi ulasan, komentar, tahqiq, dalam bahasa Arab kata tahqiq. Tapi yang belum ditahqiq sepenuhnya lagi, iaitulah kitab-kitab cerita Nabi dalam bahasa Melayu. Hikayat Nur Muhammad, cerita hikayat Nabi bercukur. Banyak hikayat, nama dia pun hikayat, memang tidak ada riwayat. Maka cerita-cerita yang pelik inilah yang kita bimbang hari ini. Daripada menghina Nabi daripada luar, kita bimbang, takut kita umat Islam juga termasuk di kalangan orang yang menghina Nabi dengan meriwayat riwayat yang tidak sahih, riwayat yang tidak benar, riwayat yang bercampur sana sini. Kita ingatkan kita sayang ke Nabi, rupanya kita meruntuhkan suatu kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat-riwayat yang pelik. Tapi itulah masyarakat kita ini suka sangat dengan riwayat yang pelik. Kalau ada riwayat pelik, ramai lalu minat. Zaman kita ini pula dia panggil zaman media sosial. Orang-orang muda yang cerdik-cerdik, yang pandai main IT, dia potong video sana sini. Ni cerita pelik ni tak aja dengar lagi. Sehingga kan sampai peringkat betul-betul hadis, ramai ulama mengatakan hadis palsu ini, hadis maudhu'. Ramai lagi yang berkerah lengan, konon-kononnya hadis ini tidak maudhu'. Hadis itu maudhu' bercanggah dengan hadis yang sahih dalam bab amalan-amalan budaya-budaya dalam masyarakat yang telah dihapuskan oleh para ulama Islam yang dahulu. Dalam masyarakat kita telah dihapus budaya apa ni? Budaya jamu hantu di tengah padang. Waktu nak buat padi, buat acak apa benda tu, puluk kuning sana sini, jamu jing, jamu hantu supaya padi jadi, sudah dihapuskan oleh para ulama. Mari akhir bulan Safar, kita juga telah menghapuskan budaya mandi safar yang memang khurafat itu percaya akan turunnya bencana pada akhir bulan ni. Kita percaya buat juga benda-benda ni. Buat mari hadis. Orang kata hadis ni palsu. Palsu pun hadis juga. Kita kata mana boleh tuan-tuan, hadis palsu tak sama dengan gigi palsu. Gigi palsu tak apa pakai, lagi comel daripada tak ada gigi. Nah, dulu nak baca Quran waladhdallin sembuh tobi air liu, tapi dengan ada gigi palsu comel je sebutan waladhdallin. Jadi kita kena hati-hati. Sebab itulah di antara benda ajaib yang berlaku zaman kita ini, cepatnya tersebar kalau benda tak betul. Sekali kedua video dia panggil TikTok ni, baru ni ada mazhab baru pun ada TikTok ni. Keluar TikTok video ni tersebar habis dah, percaya habis. Saya punya handphone kadang-kadang sombak mari, ustaz cuba komen ni, nak komen apa benda tak betul tu, dia kata tak betul.
Orang lain pula mempertahankan. Kita kata tuan-tuan, kalau benda sudah habis, habislah. Sebab itu berbohong atas nama Nabi lebih besar dosanya daripada berbohong dengan manusia. Dalam hadis yang mutawatir, Nabi SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa dia berdusta ke atasku dengan sengaja. Saya tak sengaja, saya baca. Dah orang sebut dah benda tu hadis palsu, tak sengaja apa laginya. Ini yang kita takut. Kalau orang kata dah palsu, palsu je lah. Ulama-ulama yang menilai. Kalau kita sama kita kata apa kita pandai apa kita. Maka ambillah tempat duduk dalam neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man haddatsa anni bi haditsin." Siapa dia cerita daripada aku satu hadis, yara annahu kazibun. Orang kata ini palsu ni. Tapi nak cerita juga, fahuwa ahadul kazibin, ataupun ahadul kazibain, maka dia salah seorang daripada orang yang bawa cerita palsu. Ini bahaya tuan-tuan. Sebab itulah kita kata yang berbahaya hari ini daripada dalam. Keruntuhan dari dalam. Macam rumah kita cantik tapi ada anak-anak dalam rumah, itu lagi bahaya daripada yang datang dari luar. Maka marilah kita sama-sama menuntut ilmu. Belajar. Para pendakwah juga wajib murajaah. Setiap langkah mesti diambil secara ilmu, jangan sebar benda-benda yang pelik-pelik. Tak apa. Cuma kaedah bahasa Arab kata khalif tu'raf. Bila kamu bawa benda pelik, kamu akan dikenali. Nak glamour, bawa benda pelik. Glamour lah kita. Media sosial akan mengangkat kita. TikTok akan naikkan nama kita. Pengikut-pengikut kita makin ramai. Makin ramailah orang yang bercelaru dalam dunia ini dengan sebab perbuatan kita yang tidak amanah, yang tidak akademik di dalam menyampaikan ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, jangan kita berani mengeluarkan satu-satu kenyataan khususnya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kita pastikan benda itu sahih, benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhumul ladzina yu'zuna an-nabiy wa yaquluna huwa uzun. Qul uzunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatul lil ladzina amanu minkum walladzina yu'zuna rasulallahi lahum azabun alim. Dan di antara mereka orang-orang munafik itu ada orang-orang yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata bahawa dia Muhammad itu orang yang suka mendengar dan percaya bulat-bulat kepada cakapan orang. Katakanlah dia mendengar dan percaya apa yang baik bagi kamu. Ia beriman kepada Allah dan percaya kepada orang yang beriman. Dan ia pula menjadi rahmat bagi orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 61. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayat wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Nyatakan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, benteraskan segala bentuk penyelewengan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari luar dan juga dari dalam. Marilah sama-sama kita mengambil langkah untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercinta. Yang pertama, terangkan kepada orang-orang kafir siapakah sebenarnya insan yang bergelar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Mengikut kacamata Al-Quran dan Sunnah, di samping perakuan awal mengenai kebenaran ajaran baginda dalam kitab Injil dan Taurah, tidak lain dan tidak bukan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang teragung, yang tidak pernah sekalipun melakukan dosa dan kejahatan, tidak pernah berbohong dalam percakapan, bahkan bakal menjadi penyelamat manusia di alam akhirat dengan izin Allah. Ajaklah mereka untuk berdiskusi, mencari pendapat dan pandangan yang benar. Sekiranya pendakwah-pendakwah itu mampu, panggil.
Nyatakan pandangan yang benar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikut emosi dan kebencian yang melulu. Yang kedua, kita sebagai umat Islam tunjukkan akhlak mahmudah, akhlak yang mulia kita dengan menghidupkan amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam aktiviti seharian kita. Sentiasa bercakap perkara-perkara kebaikan, sangat menepati masa, mampu tepati janji, selalu bersedekah, membuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang yang susah. Jangan sekali kita membalah herdekan atau tohmah mereka dengan tomahan yang lebih berat atau sebarang perkataan yang keji. Yang ketiga, bawalah setiap kes penghinaan musuh Islam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pihak berkuasa, report polis, report ke pejabat agama, agar dapat diambil tindakan yang sewajarnya. Termasuk juga lah orang yang bawa ajaran yang pelik-pelik dalam masyarakat ni perlu diberi nasihat ataupun dilaporkan kepada jalan yang sepatutnya. Yang keempat, berdoa ke hadrat Allah Azza wa Jalla agar mereka yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dikurniakan hidayah dan petunjuk kepada kebenaran dan keindahan Islam serta kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mereka dan kita semua akan layak bertemu dengan Nabi di Haud, di kolam Nabi di mahsyar, dan layak untuk memijakkan kaki ke syurga sekalian. Ingatlah para jemaah sekalian, hukuman dan balasan kepada mereka yang menghina, mencaci dan menjatuhkan maruah Nabi sallallahu alaihi wasallam amat berat. Majoriti ulama bersepakat bahawa yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib dibunuh, sama ada dia orang Islam atau bukan Islam. Dan juga hadis yang saya baca tadi, hadis membawa pembohongan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Para ulama Islam berbincang, adakah orang itu kafir atau tidak. Panjang dalam perbahasan, kita mengatakan yang pentingnya perkara itu adalah satu jinayah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu berhati-hatilah daripada mengeluarkan apa-apa kenyataan, tulisan atau pendapat yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana boleh mengundang bala yang besar. Kalau tuan-tuan jumpa poster-poster, tulisan-tulisan yang menyebarkan tentang Nabi, tanya khabar dulu, betul ke tidak. Tak usah sebar terus. Banyak yang saya jumpa palsu. Ulama kata tidak ada asal dalam kitab sunnah. Ini perbuatan rekaan-rekaan yang tak mampu kita tunjuk contoh di sini. Sebagaimana kata di para pendakwah, jika kamu diam saat agamamu dihina, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Ataupun dia kata dalam bahasa Arab, fabatnul ardi min khairum min zahriha, ketika itu mati lebih baik daripada hidup. Kalau Nabi dihina di saat di hadapan kita yang masih mempunyai kekuatan untuk menentangnya. Jadi para jemaah sekalian, jangan lupa kita masih lagi dalam suasana Covid. Patuhi SOP, patuhilah segala perkara yang dianjurkan oleh pihak keselamatan, pihak kesihatan. Mudah-mudahan kita selamat. Masjid tidak lagi ditutup, majlis-majlis ilmu akan dibenarkan. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya pihak majlis agama juga menyeru kepada umat Islam yang telah cukup syarat berzakat, yang belum lagi menunaikan zakat pada tahun ini, supaya bersegera melakukannya, di mana kaunter majlis agama berada di masjid-masjid bandar di negeri, di seluruh negeri, untuk kita buat urusan. Setiap pembayaran dapatkan resit untuk pelepasan cukai. Kita kata kita dapat lepas di dunia pun lepas, untuk akhirat kita selamat. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, sentiasalah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum man amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma alif baina qulubil muslimin wa aslih zata bainihim wansurhum 'ala aduwika wa aduwwihim. Allahumma waffiq lana ya arhamar rahimin. Allahumma waffiq wali amrina tuanku sultan
ila ma tuhib wa tarda ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma wafiqhu wa naibahu wa wuzara'ahu ila ma tuhib wa tarda. Allahumma hayyi' lahumul bitanata as-salihah allati tadulluhum alaihi wa tu'inhum alaihi ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah wabak bencana yang ada di negara kita ini, bencana Covid dan segala bencana yang ada, bencana kenaikan harga barang, kenaikan perbalahan sama-sama kita, hilangkanlah ya arhamar rahimin. Dan juga selamatkan negeri kami ini daripada banjir yang melanda, daripada tenggelam di sana sini ya karim. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, selamatkan kami dan juga semua penempatan penduduk manusia yang berada di lembah-lembah, di pinggir-pinggir sungai ya karim ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.